Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi 5 hari bulan 12 2021, kita diberi keizinan oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus menekuni, mempelajari, mengulang kaji surah Saba, surah yang ke-34, juzuk yang ke-22. Ayat yang kita akan bincangkan bermula daripada ayat 34. Ayat 34 sampai 39. 34 sehingga 39. Allah SWT kisahkan dalam ayat-ayat ini sikap para pembesar, orang kaya-kaya, orang yang hebat-hebat lah. Bagaimana sikap mereka terhadap Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Sombong, takabur, bangga dengan ramainya anak, banyaknya harta, pangkat kedudukan, ramai pengikut. Kemudian Allah Ta'ala peringatkan kepada mereka, harta banyak, anak ramai adalah rezeki yang Allah beri. Bukan semata-mata mereka yang cari. Dalilnya, walaupun kaya, walaupun isteri ramai, tapi tak ada anak pun ada. Dia panggil aqim, mandul. Jadi ada orang yang biasa je miskin, anak dia ramai. Itu kita kata rezeki itu Allah yang anugerahkan. Karena itu janganlah kita sombong, takabur dengan apa yang kita ada sedikit ini. Di atas dunia ini Allah Ta'ala yang beri rezeki, ada orang yang luas, ada orang yang sempit. Tapi alhamdulillah, orang ni kaya, orang ni miskin, dua-duanya bergantung satu sama lain. Orang kaya tak boleh sombong orang miskin. Kalau tak ada orang miskin buat kerja, takkan awak nak turun sapu sampah sendiri. Kalau orang kaya tak ada juga, orang miskin pun nak buat kerja tak ada. Jadi kita kata alhamdulillah, sepatutnya kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala bagi kategori manusia ni tak sama. Ada yang penolong, ada yang menolong. Ada yang perlu, ada yang membantu. Kita kata alhamdulillah, itu nikmat Allah. Tapi kalau manusia sudah jadi al-itraf, mutrafun, sombong, takabur, itu yang merusakkan manusia. Na'udzubillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita mula dengan baca 2-3 ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 933. 933. Surah Saba ayat 34. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به
Inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tengok pada ayat kita semula. Ayat ini kita akan lajak sampai 39 insya-Allah. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin, dan kami tidak mengutus kepada sesebuah negeri. Tengok, qaryah ni kalau kita belajar dalam sekolah kita, qaryatin dengan makna kampung. Sebab itulah kalau ada sebuah masjid dia panggil masjid qaryah. Ahli qaryah. Qaryah itu makna kampung. Tapi di sini dalam istilah Quran ni guna qaryah dengan makna negeri. Negeri. Masyarakat Melayu ni pula dia panggil qaryah, panggil orang. Orang itu bukan qaryah, qaryah itu kampung. Dia kata ni qaryah sini ni, dia tunjuk orang tu, qaryah sini. La kena tambah ahli qaryah. Baru betul dia punya bacaan. Dan kami tidak mengutuskan kepada sesebuah negeri seorang rasul pemberi amaran, melainkan tengok, illa qala mutrafuha, melainkan orang-orang yang berada dalam kemewahan, kesombongan, kekayaan di negeri itu akan berkata. Dia kata apa? Inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami tetap mengingkari akan apa yang kamu diutuskan membawanya. Tak usah cakap banyak Puak-puak kami ni tak akan terima awak punya dakwah. Dia tutup pintu. Kalau dia buka pintu hati dia, dengar, kaji, teliti, mereka ini akan beriman. Tapi kata orang nasib malang, duduk dengan Nabi, sudah jumpa dengan Rasul, malangnya nasib, hidup tak beruntung. Itulah jadinya mereka menjadi penentang tegar. Sebab itu kita kata alhamdulillah kita hidup zaman ni. Sedar-sedar kita sudah jadi orang beriman, ataupun baru masuk Islam, baru dapat iman. Ada setengah orang kata, seronoknya kalau kita hidup zaman Nabi. Belum tentu kita duduk di dalam pihak mana, kain mana kita duduk. Duduk di bawah panji Nabi SAW, ataupun duduk di bawah geng Abu Jahal, na'udzubillah. Jadi para jemaah sekalian, dari sudut munasabatul ayah, munasabah susunan ayat ini bagaimana? Tengok dalam ayat 31. Ayat 31, Allah Ta'ala sebut kata-kata puak-puak musyrikin kepada Rasul. Lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadhi baina yadai. Kami tak beriman dengan Quranmu. Dia katakan Nabi SAW. Dan kami juga tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepada puak-puak Yahudi dengan Nasara, Taurah dengan Injil. Bila dia reject ni, setelah mereka dapat kesan bahawa Yahudi bagi tahu sifat Nabi memang tepat dengan sifat yang ada pada Muhammad SAW. Dia kata tak boleh pakai semua tu. Quran pun tak boleh pakai, hak Taurat dengan Injil pun tak payah. Dulu peringkat awal dia percaya ke Yahudi. Dia pergi belajar dengan Yahudi. Poin apa nak tanya Nabi? Apa isu yang kita nak bangkitkan bila jumpa dengan Muhammad SAW? Tapi bila Yahudi pun cakap benda yang tak selera dengan hati dia, kacau Yahudi ni. Nampak betul juga Muhammad ni. Dia reject habis sekali dengan Yahudi. Jangan main-main. Itu cerita buat kafir. Allahu Akbar. Maka ba'da an tala bihil amadu. Jadi setelah mereka tolak
mereka ketepikan, bahkan mereka hina, mereka kata nak macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sudah sampai penentangan itu sampai peringkat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentulah Nabi juga akan rasa, dia seorang manusia, dia juga akan terasa sedih, rasa gham, duka cita dengan penentangan kaumnya, keluarganya sendiri. Maka salla ala mabtuliya bihi. Ayat ini Allah Ta'ala nak tenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenanglah Nabi. Sebab apa tenang? Bukan kau saja ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kena. Nabi dulu, para anbiya, rasul-rasul sebelum padamu, inilah sikap orang-orang mutrafin, geng-geng kaya-kaya, pembesar-pembesar yang ada di zaman masing-masing menentang rasul-rasul yang datang kepada mereka. Maka bila orang kaya-kaya ni bangkit menentang, si miskin ikut belakang, ikut bos, lawan juga. Padahal yang miskin tu tak ada apa pun. Kalau dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia ikut je Nabi, dia banyak dia boleh faedah. Tapi apa boleh buat, nasib malang. Malangnya itu bila dia sedar, dalam neraka esok ni, dalam siri lepas yang kita dah bincang, bila masuk dalam neraka esok barulah berkelahi sama-sama dia. Qala allazina istakbaru wa qala allazina istud'ifu. Masing-masing berkerah lengan, menunjuk tuding jari, kata menuding jari masing-masing. Kata apa? Dia kata orang ni, kata orang ni. Apa boleh buat? Allahul musta'an. Baiklah. Maka ayat ini, ayat yang kita baca ni, ayat 34 ini untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala turun, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan bimbang, tak usah sedih. Orang dulu sudah berlaku peristiwa perkara yang sama. Allahu akbar. Baiklah. Mari kita tafsir ayat ni. Wa ma arsalna fi qaryatin, dan kami tidak utuskan rasul-rasul kepada sebuah negeri, kepada satu kumpulan penduduk bandar mana-mana, min nazirin. Tengok, kerja Rasul memberi amaran kepada penduduk negeri tersebut, kalau kamu tak beriman, kalau kamu tak nak ikut, tunggulah saat kehancuran. Mereka bukan nak takut, bukannya nak akur, bukan nak insaf, bahkan lawan pula. Dia kata apa? Qalal aghniya'ul mutrafun. Katalah puak-puak kaya-kaya, puak-puak yang bangga diri ni, inna kafirun bima arsalakumullahu bihi. Tak usah cakap banyak lah Nabi, kami tak percaya dengan apa yang kamu bawa. Siapa? Orang macam ni awak ni jadi Nabi. Dia perli pula. Dia kata Tuhan tak jumpa ke orang lain yang hebat sikit nak ngaku jadi Nabi pun. Kita sudahlah. Kan? Dia kata tak ada ke Tuhan tak jumpa ke orang lain, jumpa denganmu ya. Bahasa dia sakit hati tuan-tuan. Tapi Rasul-Rasul ni sabar. Rasul sabar. Kita pun kalau tengok orang buat benda yang pelik-pelik, berasa hati juga. Bawa mari ajaran yang pelik. Bila kita tegur, nasihat, bukan nasihat tu nak dipakai, bahkan pemberi nasihat pula yang dipertikai. Itulah manusia ni, kerah kepala. Baik, apa dia kata? Yang pertama dia engkar. Tanda tuan-tuan. Puak-puak mutrafun, saya guna perkataan yang Tuhan guna kan. Mutrafun maknanya geng-geng kaya-kaya, pembesar-pembesar, bangsawan-bangsawan. Gitulah terjemahan. Guna bahasa Quran sedap. Jadi geng mutrafun, dahlah dia kata Nabi, kami tak percaya. Satu. Tengok ayat 35, dia bangga pula dengan apa yang dimiliki. Ini punca kesombongan. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Dan mereka berkata lagi, wahai Rasul, kami lebih banyak harta benda dan lebih ramai anak pinak. Nak banding awak, kami lebih banyak harta lah,
keluarga, anak cucu pun ramai. Wa ma nahnu bimu'azzabin, dan kami tidak pula akan diseksa. Mana ada seksa? Tak ada. Apa sebab? Tengok ni tuan-tuan, dia kata falau lam yakun radiyan anna, kalaulah Tuhan tak redha kepada kami, Allah Ta'ala tak restu dengan agama yang kami pegang di sini, Allah Ta'ala tak suka dengan amalan kami, kenapa dia bagi rezeki pada kami? Puak-puakmu, hak dakwa Tuhan suka tu, merempak, miskin, tak ada harta, anak pun tak ramai. Ingat ni tuan-tuan, puak-puak kafir ni boleh dia guna otak dia, harta banyak, anak ramai, ramai pula atba', pengikut-pengikut dia dari kalangan orang-orang miskin ni, menandakan tanda aras bahawa Tuhan redha kepada agama dia. Jangan tuan-tuan. Kita sudah cakap banyak-banyak kali dah. Allah Ta'ala redha ni, iaitulah apabila amalan kita bertepatan dengan ajaran dia. Apabila amalan kita bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Barulah kita rasa kita dapat keredaan Allah. Tapi kalau buat amalan yang bercanggah, tiba-tiba dakwa Tuhan sayang. Hai, jangan. Sebab itulah kita ni kena banyak muhasabatun nafs, banyak koreksi diri. Betul ke aku ni disayangi oleh Allah Azza wa Jalla? Oh ya betul. Kalau Tuhan tak sayang, kenapa pula aku kaya? Itu untuk orang kaya. Kalau Tuhan tak sayang, kenapa aku sihat? Orang hebat-hebat tu, dia panggil apa dia lah, artis-artis ke apa benda. Kalau Tuhan tak sayang, kenapa saya punya diminati oleh orang? Maknanya alasan tu lebih kurang ya tuan-tuan. Dulu, kini dan selamanya dia punya alasan puak-puak mutrafun. Kami kaya, kami banyak harta, ramai follower, ramai pengikut, ramai atba', itu tanda Tuhan sayang. Itu kira-kira dia. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi jawab. Jawab kepada puak-puak kafir itu. Tengok ayat 36. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yabsutur rizqa, memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya. Mu tak usah banggalah, Allah Ta'ala bagi rezeki, harta dunia ni dia beri kepada orang yang dia sayang dan orang tak sayang. Tak semestinya bila orang tu kaya mesti Tuhan sayang. La. Wa yaqdir, dan Allah juga yang menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki. Dan bukan makna bila rezeki orang itu sempit Tuhan tak sayang dia. Tak syarat. Tidak syarat. Bukan ukuran benar salah kaya miskin. Bukan menjadi kayu ukur betul tak betul, ramai anak, ramai keluarga, ramai pengikut, tak syarat. Kalau macam tu, kita kata kalau itulah skill, nanyalah kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam yang memang tak ramai pun pengikut dia. Jadi kemudian Nabi SAW jawab balik kepada dia, Allah Ta'ala yang maha berkuasa, dia nak bagi siapa kaya, nak bagi siapa miskin. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat itu. Tengok nota di bawah, yakni semuanya itu ada hikmahnya. Kerana Allah jualah yang lebih mengetahui akan keadaan hamba-hambanya, yang dimewahkan rezekinya, yang disempitkan. Macam tadilah hikmahnya tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena ada tangan di atas dan tangan di bawah. Kalau semua orang miskin belaka, siapa yang nak gaji dia orang? Kalau semua orang kaya belaka, siapa yang nak jadi koli? Siapa nak jadi koli? Tokel sendiri turun, tokel turun, nak buat kerja, pegang cangkul pun tak pandai. Jadi nasib baiklah ada orang miskin. Kita kata masing-masing perlu memerlukan. Tak boleh nak sombong, tak boleh nak takabur. Jangan angkuh, jangan kerah kepala, jangan rasa kuat. Tak ada.
Tak ada kekuatan kita ni. Kecuali dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Allah kata, walakin aktsaran nas. Banyakkan manusianya tak reti hakikat dunia ni. Tak tahu hakikat beragama. Ini kita bimbang hari ni, takut kita termasuk dalam kumpulan aktsara. Manusia yang ramai itu iaitulah manusia yang tak kenal Allah. Manusia yang kaya itu manusia yang sombong terhadap Allah yang kita biar. Jadi kita jangan masuk dalam ni. Naklah kita duduk di bawah mana? Di bawah kategori orang yang syukur. Banyak dah ayat-ayat kita yang lepas, Allah Taala mula dengan kisah dua nabi, dua raja, dua awab. Siapa dia? Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Walaupun ada kekuatan, tapi mereka lah orang yang paling syakur, yang paling bersyukur. Baik, para pelajar sekalian. Kita pergi pula kepada jawapan seterusnya. Jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada puak-puak kafir dalam ayat 37, sarraha bi ibtali ma qalu wa akzabahum bih. Jadi Allah Taala jelaskan ayat ini membatalkan pandangan mereka, membatalkan anggapan mereka tadi. Dia kata apa? وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. وَمَا أَمْوَالُكُمْ, dan bukanlah harta benda kamu, wala auladukum, dan tidak juga anak pinak kamu, billati tuqarribukum indana zulfa, yang mendampingkan kamu di sisi kami walau sedikit pun. Tengok. Ayat ini Allah Ta'ala batalkan kepahaman orang kafir. Konon-kononnya harta kekayaan, ramainya anak, Tuhan sayang. Tuhan kata, tak. Bukan harta, bukan anak-anak yang mendekatkan kamu kepada Allah, yang menaikkan darjat kamu, falaisat bidalil ala mahabbatina wa'tina. Bukan dalil. Ramai anak, ramai pengikut, banyak harta, dalil Tuhan sayang. Tidak sama sekali. Itu ayat menjelaskan kepada kita, Allah Ta'ala nafi apa yang dipahami oleh orang kafir dan mungkin dipahami oleh sebahagian kita. Sebab itulah ada di kalangan kita yang sombong. Bila dia punya bisnes perniagaan dia naik juta-juta, mulalah tak kenal diri. Tuhan sayang, Allah redha, walaupun perniagaan dia kelentor orang, tapi mereka menganggap itu Tuhan sayang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 4 kali sehari Alhamdulillah, dengan mulut, tapi perbuatannya menyalahi syariat. La. Nabi SAW menegaskan dalam hadis, tuan-tuan tengok hadis ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Ta'ala tidak tengok, maknanya tak tengok, tidak buat penilaian kepada rupa kamu dan harta benda kamu. Rupa kita comel ke, lawa ke, ratu cantik ke, apa benda, tak ada. Dan Allah juga tidak menilai kamu dari sudut harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah nilai hati kamu, baik tak baik, iman tak iman, ikhlas ke tidak, dan juga amalan kamu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Itu yang menjadi ukuran kita. Hadzal hadis sahih rawahu Muslim. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Allah nak tengok tempat dia panggil mahallun nazar. Tempat Tuhan nak tengok
untuk diberi penilaian hati dan amalan. Oh, kalau kerana cantik, dia punya tinggi darjat, kita kata naiklah kita orang huduh ni. Nah, tentulah orang comel-comel boleh pahala banyak. Kita kata tak syarat. Walaupun orang ni tempang, berjalan 3 selendar kata orang, kan? Tapi hati dia ikhlas, amalan dia ikut sunnah, itulah manusia yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tak payah declare. Tak payah kita isytihar. Kami ni kumpulan disayangi oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita punya amalan ni kuat. Kita punya pengikut ramai. Tidak. Yang Allah nilai kita, iaitu yang pertama, qulub. Tengok dalam hati kata, ila qulubikum. Qulub tu mana hati. Mana Allah Ta'ala nak tengok ikhlas ke tidak. Wa a'malikum, amalan kamu yang zahir. Yang mana? Ikut sunnah ke tidak. Dua ni mesti kembar. Jalan serentak. Tak ada yang ni, runtuh yang ni. Oi, saya buat ni betul-betul ikhlas. Lillahi ta'ala semata-mata. Tapi tidak ikut sunnah Nabi. Pergi ikut sunnah lain. Tak jadi. Saya buat ni betul-betul ikut sunnah. Tapi hati bergeluman dengan riak, takabur. La. Ini dua-dua kena serentak. Qulubikum, Allah nak tengok dalam hati keikhlasan kita. Nak tengok apa yang kita buat, ikut sunnah ataupun tidak. Masya Allah. Baiklah. Tengok Allah jawab. Illa man amana wa amila salihah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. Tengok tuan-tuan, kita sudah ingat dah. Para pelajar sudah hafal dah. Dia punya skill. Amalan tu nak jadi soleh dengan 2 syarat tadi juga. Syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang kedua mutaba'ah, mana ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlu banyak amalan ni. Sebab itulah ana ambil pendekatan yang sangat simple tuan-tuan. Dia kata Ustaz Abu Anas ni ngajar tasawuf kita apa? Saya kata kita Riyadhus Salihin. Kenapa Riyadhus Salihin? Ini tak masuk dalam senarai lah. Riyadhus Salihin lah kitab yang murni tasawuf, nak baiki akhlak, baiki adab, baiki perangai. Ada Quran, ada hadis. Cukup. Yang lain-lain duk martabat itu teori-teori yang dibawa oleh orang. Ada betul, ada salah. Kemudian kita ni suka berzikir. Kita baca pula kitab kita yang kecil ni. Nama dia Perisai Muslim, baca Perisai Muslim. Dah khatam Perisai Muslim, alhamdulillah, kita ambil yang besar sikit. Nama dia Al-Azkar, yang disusun oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lagi tinggi. Itu, tuan-tuan, kalau kita kembar di antara Riyadhus Salihin dengan Al-Azkar, dan juga kita ambil fiqh yang ditulis oleh Al-Minhaj oleh Imam Nawawi, saya rasa cukup dah. Panduan hidup kita ni, insya-Allah kita boleh berjalan dengan selamat menuju ke negeri yang abadi. InsyaAllah. Kitab lain tak? Lah. Kita kena belajar banyak lagi. Tetapi dengan masa yang ada yang terhad ini, itu di antara ilmu yang kita kena belajar. Baiklah para jemaah sekalian. Allah kata kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu, maka mereka itu akan beroleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka kerjakan. Kita kata inilah kelebihannya Allah Ta'ala yang maha pemurah. Membuat baik, aku ganda amalan daripada 1, 10, 700, unlimited. Tak ada limit. Bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuhan kata tanpa limit. Aku nak bagi berapa, ikut aku. Iaitulah dalam bab puasa. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu dalam hadis kursi. Dalam Quran Tuhan kata bighairi hisab, aku beri tanpa limit. Banyak mana? Jangan tanya banyak mana. Allah nak bagi berapa banyak, ikutlah. Allah. Ini yang kita kata rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Hadis ini dalam baik. Wahum fil ghurufati aminun. Ini gambaran ahli syurga. Tuan-tuan kata amin. Allahumma ja'alna min ahliha ya Rab.
Ya Allah, jadikan kami daripada ahli syurgamu ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allah kata apa? Dan mereka pula ditempatkan dalam mahligai-mahligai syurga yang aman sentosa. Jadi man dakhalal jannah, siapa dia masuk syurga, fahuwa amin. Aman dari segala-galanya. Aman daripada takut, aman daripada sifat hasad dengki, tak ada lagi dah. Walaupun suami laki-laki ahli syurga ni ada isteri, ada bidadari, ada ni, tak ada siapa cemburu mu aku. Masing-masing happy belaka. Kita kata alhamdulillah. Dan aman daripada penyakit. Tak ada hospital dalam syurga, tuan-tuan. Tak ada hospital. Kalau ada orang pegawai hospital, dia kata saya rindulah ustaz nak balik kerja macam kita kerja di dunia ada hospital, boleh ke tidak? Itu Allah Taala Maha berkuasa. Macam ada seorang badui minta nak bercucuk tanam dalam syurga. Kan cerita Nabi kita ketawa dengan sahabat tu. Kan. Jadi Allah Taala beri dia ambil anak dia tanam pagi ni siap sekejap ya hidup siap. Kita kata semuanya benda kita nak ada, tapi pada asalnya tidak ada hospital, tak ada klinik dalam syurga sebab tidak ada orang sakit. Wahum fil ghurufati aminun, dalam keadaan aman damai. Yang paling kita takut mati. Wahum fil ghurfa aminun minal maut. Mati pun tidak ada. Jadi macam mana kita nak bayangkan ghurufat? Allah Ta'ala gambarkan hadis ini. Mereka duduk dalam ghurufat, ditempatkan dalam bilik-bilik mahligai-mahligai syurga itu macam mana? Tengok tuan-tuan. Penjelasannya dalam ayat surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat 75, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka akan diberi bilik-bilik dalam syurga. Syurga yang banyak bilik dengan sebab mereka sabar. Dalam surah Az-Zumar ayat 20, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtil anhar. Masya Allah. Tuhan gambarkan bagi mereka yang bertakwa, ghurafun min fawqiha ghurafun, bertingkat-tingkat dia punya rumah. Dan di bawahnya aliran sungai berjalan. Sangat hebat. Kan? Ada bahtera, ada perahu, ada apa, tunggulah nanti. Kan? Kita tengok di sana, semua yang kita nak ada belaka. Tak boleh main perahu atas dunia, tak boleh main kapal layar atas dunia, sabar je lah. Kan? Ini musim monsun ni panggil ni. Saya tak boleh nak main kapal, tak adalah masuk kapal dalam syurga insya-Allah. Jadi itu gambaran ghurfatun. Dalam hadis menarik. Tuan-tuan tengok ni. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna ahlal jannata la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim. Penduduk syurga dia akan tengok orang yang duduk tingkat atas. Duduk atas belalang bilik-bilik tingkat atas tu. Kama tatara'aunal kawkabad durrij al-ghabir. Allahu Akbar. Sebagaimana kamu boleh tengok bintang yang bercahaya di langit. Kita duduk bawah ni, tengok ahli syurga duduk atas. Comelnya puak dia. Kenapa kita duduk bawah? Dah kita tak banyak amalan. Tapi kita orang beriman, layak ke syurga. Tapi tingkat bawah, orang duduk atas ni comel lagi. Nabi banding dengan tengok bintang yang bercahaya di ufuk daripada timur dan barat, litafaduli ma bainahum, karena berbezanya tingkatan ibadat mereka di dunia dulu. Ini bawah, ini atas. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Itukah darjat orang nabi-nabi yang tak sampai kepada orang lain? Qala sallallahu alaihi wasallam, bala. Ya, Nabi kata, wallazi nafsi biyadih, rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Itu tingkatan rasul-rasul dan juga tingkatan mana-mana orang. Dia sebut sini rijal, termasuklah juga wanita yang muslimah yang beriman kepada Allah dan membenarkan apa yang dibawa oleh rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Mereka juga berada di tingkat yang tinggi. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim.
kita kata Allahumma ja'alna min ahlil ghuraf. Ya Allah, jadikan kami daripada orang penduduk dalam bilik-bilik di tingkat-tingkat yang tinggi. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Itu satu hadis. Baik. Saya yakin dan saya percaya. Ana sendiri, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di depan saya ni, semuanya merindui bilik-bilik tersebut. Apakah amalan yang melayakkan kita masuk dalam bilik itu? Tuan-tuan dan puan-puan, tanda betul-betul. Tanda betul-betul siapa dia nak bilik-bilik tersebut, apakah kriteria dia. Yang pertama sekali mestilah orang beriman. Orang beriman dan orang beramal soleh. Dalam ayat ni Tuhan kata, walladzina amanu man amana wa amila salihan. Itu syarat asas dia beriman, amal soleh. Tapi amal soleh, di antara amal soleh itu apa dia yang difokuskan untuk ke bilik sana? Tengok hadis ni. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dengan itu tuan-tuan, inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha. Dalam syurga esok ada bilik-bilik, nampak duduk luar, nampak dalam. Wa batinuha min zahir, orang duduk dalam nampak luar. Boleh jadi dia buat daripada kristal ke apa. Comel sangat-sangat ni. Saya pun tak tahu apa dia punya bahan, sebab syurga tak sama dengan dunia. Qala Abu Musa al-Ash'ari, sahabat ni bila dengar bilik yang begitu comel, nampak luar, nampak dalam, dia bertanya, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapakah itu? Saya pun nak tanya juga, tuan-tuan, dan nak tanya juga kan, untuk siapa itu ya Rasulullah? Layak ke kami ke sana? Dengar tuan-tuan, semua kita layak untuk mendapat bilik ni. Ini dipanggil tambahan kepada projek mega mampu milik ni. Qala sallallahu alaihi wasallam liman alanal kalam. Tulis, yang pertama layak ke bilik ini orang yang lembut cakapan dia, baik tutur kata dia. Cakap dengan orang baik-baik, tidak marah-marah, tengking, mengamuk, tidak. Alanal kalam ini maknanya bahasanya lunak, bahasanya lembut, faktanya jelas. Ada setengah orang ni bercakap lembut. Allah, kalau dia bercakap kat kita, kena buka telinga gini nak dengar. Dia punya bahasa lembut sangat-sangat. Tapi fakta dia merapu. Cerita bab Nabi hadis palsu, kita kata kelembutan itu menghumban dia dalam neraka, bukan ke dalam bilik dalam syurga. Lah. Habis, bukan maksud lembut ni semata-mata cakap slow, perlahan, tapi maksud dia sini, selain daripada bercakap dengan sopan santun, fakta juga mesti betul. Ramai orang, kalau kita dengar dia bercakap, ya Allah, macam kita duduk depan seorang Nabi yang begitu merendah diri, tawaduk, tapi dia punya cerita, ada penglipu lara pun kalah dengan dia. Sebab cerita Nabi ni, cerita Nabi menangis-nangis sini-sini, tapi bila kita semak hadis, ulama kata hadis ni tidak ada asal dalam kitab hadis, ataupun memang dihukum palsu oleh ulama hadis. Kita kata buat apa awak lemah lembut cakap, tapi fakta dia cukup auta. Orang yang kita naknya bercakap lemah lembut, berfakta yang sahih, autentik daripada Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru jelas. Ini fakta. Tak ada fakta, auta banyak, na'uzubillah. Jadi kita kena betul. Itu yang pertama. Sifat yang kedua, insya-Allah sifat ni dipanggil masih lagi di bawah sifat mampu milik. Wa at'amat ta'am, mereka juga banyak beri makanan. Dengar ni, ibu-ibu kita, makcik-makcik kita banyak beri makanan. Kita nak masak, kita banyakkan sedikit lauk, tambah kuah, bagi ke jiran-jiran. Walaupun kecil-kecil. Saya tak ada duit ustaz nak buat kenduri kendara. Saya tak cakap buat kenduri, beri makanan. Kita beri makanan jiran-jiran sebelah rumah kita, tetamu kita, orang-orang miskin yang kita kenal, boleh je. Tak larat nak buat makanan, hantar makanan ke rumah dia, pelik apanya. Nah, beli bahan makanan, beras, gula, minyak, ayam, daging,
Balik, tak ada. Tidak susah-susah. Kita susah ni bila kita nak buat majlis, itu susah. Mana bagi makan. Yang ketiga, ini agak berat sikit. Wa bata lillahi qa'iman wan nasu niyam. Orang ini waktu malam berbangun solat, bertahajud di saat orang lain tidur. Boleh tak boleh? 3 sifat penduduk bilik ghurfah. Yang pertama, cakap baik, lemah lembut cakapan, betul dengan fakta. Yang kedua, beri makan kepada orang, sama ada kita beri bahan mentah atau beri yang sudah masak, dua-dua boleh pakai. Yang ketiga, hubungan dia dengan Allah. Orang lain tidur, dia beribadat. Alhamdulillah. Hadis ini tanda sikit rawahu Imam Ahmad wal lafzu lahu wat Tabarani, dan telah dinilai sahih oleh ramai ulama. Al-Munziri kata hasan, kan? Al-Busiri juga kata syahid, dan juga dalam Sahih At-Targhib mengatakan hasanun sahih. Alhamdulillah, hadis ini sahih ataupun hasan. Maknanya kita, yang penting bagi kita sekarang ni, bagaimana nak dapat bilik dalam syurga itu. Lembutkan cakapan, banyak beri makan, dan elokkan perhubungan dengan Tuhan, bangun pada waktu malam. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita tengok pada ayat 39, bagaimana pula sikap puak-puak kafir. Supaya berbeza. Tadi ahlul ghurfah, amalan dia ini ahli na'udzubillah. Kita kata ahli na'udzubillah, makna orang yang zalim diri sendiri, orang yang pelaku maksiat, kerah kepala. Apa sikap mereka? Tengok 38, ayat 38. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Dan orang-orang yang berusaha menentang dan membatalkan ayat-ayat keterangan kami, sambil menyangka dapat melepaskan diri dari hukuman kami. Mana ada. Kita hidup atas dunia, mati jadi tanah je. Ni puak dia. Dia tak percaya kepada bangkit semula, tak percaya. Tak yakin. Apa dia kata? Dan dia pun dia kata tak ada bangkit semula. Apa nak hukum-hukum? Mereka akan berada dalam azab seksa yang cukup dahsyat. Dari ayat ini bukan biasa-biasa punya manusia. Walladzina yas'auna. Orang yang yajtahiduna fi ibtali ayat. Orang yang bekerja keras untuk nak membatalkan ayat-ayat Allah Ta'ala ni, agama Allah Ta'ala ni, dan menyekat manusia daripada jalan Allah. Mereka menyangka Allah Ta'ala tak boleh ambil tindakan ke atas dia. Kita kata sabar, cakap biar khabar. Orang Kelantan kata sabar, kecek biar khabar. Maknanya cakap tu biar sedar diri lah. Apa awak cakap lepas daripada azab, dia punya bahasa. Allah kata apa? Jangan sangka aku ni mu'ajizin, mana tak mampu nak ambil tindakan ke atas kamu. Itu makna mu'ajizin. Kami tak cari kamu lah. Allah kata ulaika fil azabi muhdarun. Mereka itu akan berada, sayuhdarun al-azab fi jahannam, akan dihumban ke dalam neraka jahannam dan diazab di sana. Jangan kata tak ada, kan? Jadi atas dunia pun ada juga, atas dunia pun ada dah puak-puak kafir. Sama ada azab fizikal seperti berlaku dalam peperangan, ataupun dia panggil azab al-qalbi, azab dari sudut spiritual, dari sudut hati. Berapa ramai orang kafir, kaya, ada kedudukan, tapi nak tidur tak dapat. Tidur tak dapat. Nak tidur fikir panjang-panjang, kan? Nak tidur fikir panjang-panjang. Cari ubat telan dulu. Kita kata ini di antara azab yang Allah Ta'ala beri di atas dunia sebelum akhirat. Kita kalau kita ni lambat jumpa bantal yang kita dah, bismillah,
Bismika rabbi wada'tu jambi tak kerong. Nikmat. Kau tijam pukul 4, pukul 5, pukul 5:30. Alhamdulillah. Allazi ahyana ba'da ma amatana. Bangun, ambil wudu, kalau mandi, tahajud. Allah, nikmat tuan-tuan. Nikmat. Tapi kalau tidur tak lena, nak bangun pagi pula tak boleh, stres sana sini, apa dia nikmat hidup? Baik. Yang pentingnya walladzina yas'au, mana orang yang bekerja untuk nak menyekat daripada jalan Allah, sama ada nak menyekat betul-betul macam puak kafir sekat, ataupun nak menyekat manusia daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunggulah kamu. Pasal itulah kita yang sebagai ahlus sunnah ini jangan takut, jangan lupa sebarkan sunnah seboleh mungkin. Kalau orang terima, kita kata alhamdulillah. Tuhan tak terima, kita teruskan perjuangan. Itulah kerja kita. Baiklah. Akhir ayat kita ni, ayat untuk sesi ni ya. Ayat 39. Allah kata apa? Allah suruh Nabi kita jawab balik pada puak kafir. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa huwa khairur raziqin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ke siapa? Ni puak-puak kafir ni, hok duk bangga dengan harta benda, duk ramai anak pinak kan. Mu jaga tangan duk bangga. Sesungguhnya Tuhanku yang memewahkan rezeki siapa yang dia kendaki. Rezekimu tu mari daripada Allah. Kalau nak kata mari daripada mu tak pandai pun nak buat benda-benda tu. Bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang menyempitkan bagi sebahagian hamba dia dengan hikmat dia. Dan apa saja yang kamu dermakan, jadi kita tahu dah. Rezeki kita ni Allah yang anugerah. Sama ada banyak atau sedikit, senang susah, kaya miskin, jangan lupa. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Dan apa saja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya. Sama ada Tuhan ganti direct atas dunia, ataupun Allah ganti pahala di akhirat yang lebih besar. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah lah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Tengok. Yakni berdermalah pada jalan Allah dan janganlah takutkan kemiskinan, kerana Allah yang memberi rezeki, memberikan balasan yang sebaik-baiknya di dunia dan juga di akhirat. Jadi jangan kita kata tak boleh bagi derma, kita takut miskin. Jangan tuan-tuan. Saya bawa kepada tuan-tuan ada hadis yang menggalakkan supaya kita berderma. Mudah-mudahan tangan kita terbuka untuk menderma fi sabilillah. Yang pertama hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla unfiq alaik. Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman, ini dia panggil hadis qudsi. Hadis apa? Hadis qudsi. Anfiq, dermalah harta yang aku beri pada kamu tu. Tengok orang miskin, bantu. Tengok orang susah, tolong. Tengok orang fakir, beri sumbangan. Apa sajalah. Tengok tempat-tempat jihad, tempat dakwah, orang perlukan surau, masjid, balasa, kita pakat buat. Adanya tempat pengajian ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang baik-baik, kita bantu. Unfiq alaik, Allah kata aku bagi nafkah pada kamu. Maknanya aku yang ganti apa yang kamu beri tadi. Alhamdulillah. Hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Cuma bagaimana dalam ayat ni Tuhan kata fa huwa yukhlifu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu.
Apa yang kami bagi, apa yang kamu bagi, Allah ganti. Ganti itu macam mana? Tengok ni. Allah Azza wa Jalla yu'tika badal anhu bil kamiyah. Yang pertama sekali, Tuhan ganti lebih baik. Kita bagi RM1, Tuhan balas RM10. Satu. Dan Allah Ta'ala ganti juga dengan barakah. Barakah. Dia tak ganti duit. Tapi harta yang kita milik itu berkat. Mana harta yang kita milik, kita rasa tenang. Kita infak, kita rasa suka. Hati lapang. Itu dia panggil harta yang diberkati. Dan harta itu pula rasa cukup. Sedikit pun banyak ke cukup. Maknanya Allah Ta'ala ganti itu macam-macam. Ada kala ganti sungguh. Beri 1 dapat 10, itu pahala. Ataupun kita bagi sedekah sikit, Allah Ta'ala ganti banyak. Banyak juga. Ada sahabat saya ni, dia bagi derma. Banyak tan lah juga makanan dia bagi. Dia kata, Masya Allah, saya bagi 1 trailer, Allah balas mari 10 trailer, dia punya perniagaan dia laku. Ada juga macam tu. Nampak zahir sangat. Tapi kita dengan Allah jangan berkira yang zahir. Bagi 1 nak dapat 10 selalu. Itu skem cepat kaya nama dia. Kan kita dengan Allah ada cara tersendiri yang Allah Ta'ala bagi. Allah kata, Unfik alik. Mau bagi nafkah, aku bagi pada kamu. Mana Tuhan bagi ganti. Cara Tuhan ganti tu bermacam-macam. Cara Tuhan ganti tu bermacam-macam. Kita kata Alhamdulillah. Baik, hadis ni rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lagi. Abu Hurairah juga riwayat. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatum mimmal. Nabi kata, tidak kurang sedekah yang kamu keluar itu daripada harta kamu, tak kurang. Hadis ini juga rawahu Muslim. Ada orang tanya, Ustaz, apa dia maksud tak kurang tu? Saya jawab mudah ya. Analogi simple untuk tuan-tuan berfikir. Seolah-olah kita ada 2 akaun. Ini akaun bank ni kepada akaun bank ni. Kita tukar akaun ni ke sini. Harta kita tak kurang. Oh, tak ada lah ni. Betul. Tapi dia pindah ke sini. Sekarang ini kita akaun dunia, kita pindah ke akaun akhirat. Tak kurang harta kita. Bahkan bertambah lagi. Itu maksud dia harta tak kurang. Kalau tengok ayat fizikal, kurang lah. Duit dalam poket saya ada 200. Saya derma 100, tinggal 100. Betul? Tapi kalau kita kira dari sudut akaun, tak berubah. 200 tadi akaun dunia. Saya pindah 100 ke akaun akhirat. Bukan sekat tak berubah, bertambah lagi subur. 200 kali dengan 7, kali dengan 10 pada awal paling kurangnya. Ini dia punya cara analogi kita berfikir tentang manaqasat sadaqatum mimmal. Tak ada kurang. Hadis ini Muslim. Hadis yang ketiga. Nabi SAW bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Pagi-pagi dia tukar shift. Malaikat ni turun dari langit. Dia kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, mana-mana hamba-Mu yang bagi nafkah, berilah ganti. Seorang lagi malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang yang tak mau sedekah itu, harta dia tidak baik jadi. Ada banyak tapi tak subur harta dia tu, tidak diberkati sebab dia kupi, dia bakhil. Hadis ini rawahul Bukhari Muslim. Jadi para jemaah sekalian, hadis ini bukan menunjukkan sedekah subuh seperti yang diwar-warkan itu. Sedekah je bila-bila. Sebab ada riwayat lain, malaikat petang yang turun berdoa juga macam tu. Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Jadi kan syih malaikat ni 2 kali kan tuan-tuan. Ada syih pagi, syih malam. Yang pagi dia doa pagi, petang doa malam. Jadi ada kita kata sedekah pagi, subuh, sedekah asar, buat 2 kali. Lagi banyak, lagi bagus. Tapi nak guna istilah tu biar betul lah. Istilah tu biar betul. Baiklah, hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa huwa khairur raziqin. Penutup ayat Allah kata, Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau kita yakin dengan Tuhan pembaik rezeki, kita pun berani untuk nafkah, berani untuk berbelanja. Sebab apa berani? Sebab yang pemegang rezeki kita Allah, bukannya tabung-tabung yang ada. Wallahu a'lam. Baiklah, saya simpulkan dengan 10 ke nak 5 hari ni. Tuan-tuan rasa nak 5 ke 10?
Boleh bagi respon nantilah, insya-Allah. Dan 10 faedah daripada ayat 34 hingga 39 ini. Yang pertama, dipanggil fawaid tarbawiyah dulu. Kadang-kadang kita kembas sekali, tapi oleh kerana tarbawi itu banyak, kita ambil. Yang pertama, ayat yang pertama kepada ayat kita ni. Ayat 34, wa ma arsalna fi qaryatin min illa qala mutrafuha. Bermula dengan orang-orang yang sombong, yang kaya-kaya. Mereka ni yang keras kepala menentang dakwah Nabi. Kata ulama tadabbur, at-tahzir minat tarafi. Peringatan, amaran daripada jadi orang mutrafin. Mutrafin ni orang kaya yang sombong. Jangan. Sebab at-taraf, kaya ni lah, kedudukan tinggi, menyebabkan orang itu jadi tak baik dan bahkan kepada kekufuran. Na'udzubillah. Orang kafir itu bertambah kafir. Orang yang tak kafir pun dengan harta banyak mungkin dia jadi sombong, jadi takabur. Maka Nabi kita larang daripada kasratil irfah, banyak sangat menikmati dengan kekayaan ini. Nabi kita larang. Sebab apa larang? Sebab dibimbangi, takut kita terjebak dengan penyakit mutrafin, menentang dakwah Nabi, mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat yang kedua, qul inna rabbi yabsutur rizqa. Ayat 36. Allah Ta'ala yang meluaskan rezeki dan dia juga yang menyempit rezeki. Kata ulama fihi, dalam ayat ini, anna rizqa fid dunya la tadullu sa'atuhu wa dhiquhu ala halil muhiqqi wal mubtil. Harta dunia bukan menjadi tanda orang itu betul, orang itu salah. Tak. Berapa ramai orang yang musirin syaqi, orang yang senang jahat, mu'sirin orang susah taqi. Saya tak bahasa Arab ni. Fakan min musirin syaqiyyin wa mu'sirin taqi. Berapa ramai orang yang senang jahat, berapa ramai orang yang susah bertakwa. Ada. Sebaliknya dia pula. Maka maka Allah Ta'ala letak di sini, itu batu ujian nak tengok. Ada ramai orang senang, Masya Allah, mutawadhi', ada. Orang yang sesak, sombong, ada juga. Kita kata itu bukan ukuran. Bukan ukuran. Sama juga dan dalam ayat lepas, kita cakap, benar salah seorang itu, pendakwah itu bukan di ramai follower, tapi di ketepatan ilmu yang disampaikan. Itu yang kita nak. Kalau tidak, nanya tuan-tuan. Kita tengok berapa ramai syekh-syekh yang besar. Tuan-tuan guru kita yang tak main Facebook, tak main TikTok ni. Dia mengajar di surau, di balasah, pagi, petang, siang, malam. Khatam kitab tu, kitab ni. Tapi anak murid dia banyak tu, ya ada. Ada 10 orang, ada 20 orang. Yang setia dengan dia. Dia berguru di situ sampai khatam kitab. Berapa ramai? Jangan main-main lah. Yang ketiga. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Jawabnya Allah, annal arzaqa biyadillah. Rezeki itu di bawah kuasa Allah. Rezeki di bawah kuasa Allah. Maka ayat ini mengajar kepada kita, jangan tuntut rezeki lain daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan tuntut. Minta dengan Allah. Habis, tak payah kerja ke kita. Cakap betul-betul awak. Kerja itu usaha. Tapi pemberi rezeki Allah. Berapa ramai orang buat kebun. Kebun dia tak berbuah. Berapa ramai orang perak bela ikan dalam kolam, dalam sangkar. Akhirnya ikan mati. Mari masuk air, kena kimia ke apa benda. Kan? Macam-macam sekarang orang campak dalam sungai dalam tu. Apa kata? Ikan dah besar dah nak boleh ambil. Minggu depan je nak angkut ikan dia pergi jual. Minggu ni mati habis. Nak kata apa? Kita tak boleh besar kepala. Sebab itu, dalam sebuah hadis, Nabi kita bersabda, Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Hei manusia, tuntutlah rezeki dengan cara yang baik. Jangan menipu, jangan tipu orang. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqah. Seorang itu tak akan mati kecuali rezeki dia sudah habis, baru mati. Wa in abta'a anha, kalau lambat rezeki itu dapat, pintu tak terbuka luas,
fattaqullah. Nak sama sentiasalah bertakwa kepada Allah, wa ajmilu fit talab, tuntutlah rezeki dengan cara yang baik. Jadi pemberi rezeki Allah, usaha kita bekerja mencari itu usaha manusia. Tidak kontra dua tu. Yang kata aku ni rezeki Tuhan bagi, pakai tidur di masjid tunggu bergolek mari dak. Sedap tidur tengok seketul mah kat kepala, ada rezeki hari ni. Jangan macam tu. Hadis ini rawahu Ibnu Majah wa lafzulahu wa Tabarani wa sahahahu jam'un minal ulama. Alhamdulillah. Yang keempat, wa ma amwalukum wala auladukum. Tengok ayat ni Tuhan mula dengan harta benda. Kamu dia anak pinak. Anna kasratal amwal, banyaknya harta, ramai anak-anak bukan bermakna kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ramainya harta, banyaknya harta, ramainya anak bukan makna kita tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan dalil kita tu qurb, hampir dengan Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang kaya, orang yang anak ramai tapi orang yang paling jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Maka itu bukan syarat. Yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla illa man amana wa amila salihan. Dalam ayat ni kena sambung ayat tu. Tuhan kata, yang mendekatkan aku, mu nak dekat dengan aku melalui iman dan amal soleh. Berapa dah kita? 4. Yang kelima, wa ma arsalna fi qaryatin. Ini dipanggil fawaid ilmiah ni. Tidaklah kami hantar mana-mana rasul kepada satu negeri min nazirin, dengan membawa amaran. Tengok tuan-tuan perhati sikit. Dalam ayat ini dia tak mula dengan basyiran wa naziran. Biasanya kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi basyiran wa naziran. Pemberi khabar gembira dan pemberi amaran. Tapi dalam orang dulu Tuhan dalla bi ifradin nizarah. Umat dulu kebanyakan Nabi dia buat mari amaran. Ini menunjukkan kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi basyiran wa naziran. Khabar gembira dan juga amaran. Orang dulu wa ma arsalna Nabi nazir. Dia bawa nazir jadi tak. Khabar gembira tidak banyak sebab pokok dia tu keras kepala sangat. Nauzubillah. Ini tanda tuan-tuan. Menarik juga bila kita tengok tadabbur ni. Yang keenam, faulaika lahum jazaa'ud dha'fi. Allah Taala kata pahalamu berganda-ganda luas. Jadi annal jazaa'a 'alal iman wal 'amal salih mudha'af. Pahala kebaikan diganda, paling minima 10. Maksima yang pertengahan 700. Maksima bighairi hisab. Allah Taala letak tanpa hisab. Yang ketujuh, fi qawlihi ta'ala qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Ayat ini menunjukkan tamam rububiyah, sempurna ketuanan Allah Azza wa Jalla itu, dan kesultanan kuasa Allah Ta'ala itu mutlak. Sebab dia boleh bagi rezeki yang luas, dia boleh bagi rezeki sempit, tak boleh dipertikaikan. Itu kuasa Allah. Tapi kalau manusia jangan. Hari ini sibuk satu Malaysia dengan kenaikan harga barang. Rakyat sibuk, semua kita sibuk. Tak sibuk macam mana? Daripada harga RM2 jadi RM5, jadi RM10. Sibuk. Maka menjadi tanggungjawablah pihak pemerintah berfikir macam mana nak menangani masalah itu. Tapi kita dengan Allah la na'tarid. Kenapa Tuhan? Contohnya orang ni dua beradik. Seorang kaya, seorang miskin. Yang miskin kata, Ya Rabbi, saya ni adik-beradik semua ibu sebapak dengan dia ni. Kenapa dia kaya, aku miskin? La mafi i'tirad. Itu dia kuasa rububiyatul tamamur rububiyah. Sempurna kuasa Allah, tidak boleh dipertikaikan. Yang bolehnya kita mencari hikmah. Kenapa dia kaya, kenapa aku miskin? Mencari hikmah. Talammusul hikmah, itu dibolehkan. Nak mempertikai, la. Yang ke-8, ayat yang sama lagi. Qul inna rabbi yabsutur rizqa isyaratun ila anna na'imal akhirah la tunafi ni'matad dunya. Jadi ayat ini juga memberkatakan nikmat akhirat itu tidak menafikan nikmat dunia. Dan ada orang soleh senang atas dunia. Ada?
Dan dia juga nikmat dalam syurga nanti insya-Allah. Ada orang yang masya-Allah dunia sempit, tunggu di akhirat esok baru luas pun ada. Jadi kita kata nikmat akhirat tak menafikan nikmat dunia. Tuan-tuan ingat lagi tak dalam hikayat fiqhiyah dulu, kisah Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan tengok dalam rakaman kita tu. Abdul Rahman bin Auf ni di antara sahabat yang kaya. Dia berniaga, dia jual apa saja pun laku. Itu Allah Ta'ala buka yabsutur rizqa liman yasha. Abdul Rahman bin Auf di antara mereka. Menangis dia di akhir hayat dia. Dia kata, kami bimbang ya Rabbi. Takut Allah Ta'ala bagi nikmat dunia ini, aku tak dapat nikmat akhirat. Takut disegerakan nikmat itu di atas dunia. Aku tak nak. Aku nak nikmatnya kekal di akhirat. Nikmat dunia akan hilang. Sebagaimana kata ad-dunya zillun zail. Dunia ni macam bayangan yang akan hilang. Waktu ada matahari ada bayang. Bila mari malam tak ada bayang. Waktu kita hidup kita ada. Waktu kita sudah mati kita jadi arwah. Tak ada orang. Ini kita bimbang. Yang kesembilan, wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuh. Mana-mana yang kamu bagi infak, Allah ganti. Kata ulama tadabbur, al-hassu 'alal infaq. Ayat ini menggalakkan kita bagi nafkah. Faman anfaqa fil khairi fal khalafu madmun. Siapa dia bagi buat kebajikan, gantinya terjamin. Siapa jamin? Nih, Allah jamin. Fahuwa yukhlifu. Bila Tuhan kata aku jamin, anfik alaika. Kenapa kita takut nak derma? Tuan-tuan bagi carilah. Sekarang ni kita kena turun padang. Dalam bahasa kita sekarang ni turun padang. Macam mana turun padang? Tuan-tuan dan puan-puan baliklah ke kampung masing-masing. Jangan duduk sibuk sangat ke NGO tu NGO ni. Kita balik ke kampung tengok keluarga kita sendiri, anak beranak kita, mak-mak saudara pakcik kita, sepupu sepapak kata orang, mereka ni hidup macam mana? Ada di kalangan mereka hidup merempat. Rumah duduk dalam rumah kotak, musim hujan ni sama banyak kan? Besen dengan baldi duduk tadah dia punya tiris. Allahu Akbar. Kita kata baliklah tengok. Harta yang kita miliki, kongsilah dengan keluarga kita. Oi Ustaz, kalau awak bakhil, Allah paksamu. 1/40 daripada harta kita menjadi milik orang miskin. 1/40. Undang-undang negara Malaysia, kita kata Alhamdulillah, agama persekutuan membenarkan kita bayar zakat. Dengan resip zakat itu boleh berlepas cukai pendapatan. Alhamdulillah. Pihak Majlis Agama Pusat Zakat pula, dia ada pulangan 25%, dia panggil wa'ad, kita boleh ambil untuk kita bagi sendiri kepada keluarga orang-orang yang miskin. Ambil. Yang lain tu kita seduhlah kepada Pusat Zakat menguruskan. Kalau tidak, tak mampu kita tuan-tuan. Ambil pergi cari mana keluarga miskin, mana orang kita, mana orang yang kita bagi. Jangan malas. Ni setengah kita ni malas nak turun padang tak? Tak apalah Ustaz. Saya tengok nombor akaun Ustaz ada saya masuk ya. Boleh macam tu, tapi kita balik tengok keluarga terdekat itu lebih baik. Sebab tu bila orang kata bagi sedekah pada orang rapat macam mana? Birrun wasilatun. Tengok. Sedekah pada keluarga tu kebajikan dan rapat silaturahim. 2 pahala kita dapat. Allahu Akbar. Turunlah tuan-tuan. Daripada keselesaan hidup kita di bandar, di mana-mana, turunlah ke kampung. Carilah keluarga yang miskin untuk umum, global, orang-orang lain, gelandangan dan orang lain, kita bagi ke NGO tolong buat. Tapi keluarga kita turun sendiri cari. Allahul Musta'an. Baiklah yang terakhir, Allah Ta'ala tutup ayat kita ni, wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bisirati tafdil. Khairur raziq, sebaik-baik pemberi rezeki. Sebab apa? Sebab kita ni ada juga saya ni dapat rezeki, saya nak bagikan rezeki bersama dengan keluarga, bersama dengan orang miskin. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, warzuquhum fiha waksuhum. Suami tu kena bagi nafkah dan bagi pakaian. Itu ayat surah Nisa ayat 5. Ayat surah Baqarah 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatun. Bagi anak-anak itu ada pakaian, ada nafkah. Jadi ini untuk ayah, ini untuk suami. Tuhan kata warzuquhum, mana bagi rezeki. Mana ada kita ni bagi rezeki sama kita.
Tetapi pemberi rezeki yang betul-betul, wa huwa khairur razikin. Sebab tu dia guna khairur razikin, sebaik-baik pemberi rezeki Allah. Dipanggil bisiratit tafdil. Maka Allah yang betul-betul beri rezeki. Kita ni cuma tukang bagi rezeki yang Allah beri. Jangan sombong. Yang dia ada setengah orang ni, dah sombong takabur. Tuan-tuan berah yang tuan-tuan makan ni, kamilah yang beri. Sebab dia pemimpin. Parti yang beri. Ini yang kita kata jangan cakap tu biar khabar kat sikit. Bahasa orang Kelantan, kecek biar khabar. Sedar diri siapa kita. Kita makan pun rezeki yang Tuhan bagi. Jadi janganlah sombong. Jadi ayat-ayat macam tu wallahu alam cukuplah. 10 pengajaran daripada ayat 34 hingga 39. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan akan datang. Bermula ayat 40 sehingga ayat 42 dalam siri yang berikutnya. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.